Episode ketiga, Perkemahan dan Ilham Baharu. Selepas tragedi Mercun Buluh, Hakim membesar sebagai seorang remaja pendiam. Bunyi mercun membuatnya trauma. Setiap kali kedengaran dentuman, tubuhnya menggigil. Dia lebih banyak mengurung diri di bilik, jarang bermain di luar bersama rakan-rakan. Ibu dan ayah Cuba membawanya berobat, namun Hakim tetap begitu. Kini Hakim berusia 18 tahun. Rakan-rakan sepermainan sudah menamatkan persekolahan, masing-masing mula mencari haluan hidup. Suatu hari, seorang sahabat lama bernama Farhan datang melawat Hakim di rumah. Farhan berkata, "Hakim, kau tak boleh terus begini. Dunia luar luas. Kita dah besar. Dah 18 tahun. Aku dan kawan-kawan lain merancang nak berkemah di hutan dekat kampung. Kau ikutlah sekali. Jangan putus harapan. Kau kena belajar nikmati hidup semula." Hakim terdiam. Malam itu dia berpikir panjang. Akhirnya, dia bersetuju. Perjalanan ke hutan. Hari yang dijanjikan tiba. Hakim bersama Farhan dan dua lagi rakan, Azim dan Rafiq, mula masuk ke kawasan hutan berhampiran kampung Kuala Pilah. Mereka hiking sedikit, mencari kawasan sungai untuk mendirikan kemah. Namun dalam perjalanan, mereka melalui kawasan pokok buluh yang rimbun. Hakim terhenti, wajahnya pucat. Memori Mercun Buluh kembali menghantui. Tubuhnya lemah. Dia pingsan di situ. Rakan-rakannya segera mengangkat Hakim ke sudut lain, merenjis air ke mukanya. Perlahan-lahan Hakim sedar. Mereka menenangkan dia, lalu meneruskan perjalanan hingga sampai ke tepi sungai. Suasana perkemahan. Di tepi sungai, mereka mendirikan kemah, memasak nasi dalam periuk kecil, memanggang ikan, dan mandi manda. Hakim Cuba melupakan trauma dengan menikmati kegembiraan bersama rakan-rakan. Pada malam itu, Hakim duduk di depan unggun api bersama Farhan. Farhan mula bersuara, "Hakim, aku rasa kita dah sampai masa untuk berdikari. Aku nak mula berniaga. Tapi aku belum ada idea." Hakim menjawab, Aku tak ada rancangan. Aku masih bergantung pada mak ayah. Tapi kata-kata kau buat aku terfikir. Mungkin aku juga kena mula fikir cara untuk berdikari." Unggun api menyala, memantulkan cahaya ke wajah mereka. Hakim mula merasakan semangat baharu. Kebangkitan Hakim. Selepas 2 hari berkemah, mereka mula bergerak pulang. Sekali lagi mereka melalui kawasan buluh. Semua risaukan Hakim, bimbang dia akan trauma lagi. Namun kali ini Hakim tegak berdiri. Dia memandang tajam ke arah pokok buluh itu. Nafasnya dalam, wajahnya tenang. Hakim berkata, "Farhan, aku sudah dapat ilham. Aku nak berniaga dengan kau. Buluh ini dulu buat aku trauma, tapi sekarang aku nampak peluang. Kita boleh jadikan buluh sebagai sumber rezeki. Aku tak takut lagi." Malapetaka yang pernah meragut jari dan penglihatan Hakim akhirnya menjadi titik kebangkitan. Dari trauma, dia belajar bahwa hidup tidak boleh berhenti pada luka lama. Buluh yang dulu membawa derita kini menjadi simbol harapan dan peluang. Warisan nenek. Pulang ke rumah, Hakim sering menghabiskan masa bersama neneknya yang mahir memasak rendang. Setiap kali hari raya, rendang daging dan ayam neneknya menjadi rebutan jiran tetangga. Hakim sendiri sangat menggemari rendang neneknya, dimakan bersama ketupat yang juga dibuat dengan penuh teliti. Suatu petang, Hakim berkata kepada neneknya, "Nenek, rendang nenek memang sedap. Tapi saya terfikir, kalau kita coba buat lemang. Di kampung ini belum ada orang jual lemang buluh." Nenek tersenyum, matanya bercahaya. "Kalau kau betul-betul nak belajar, kita coba. Lemang bukan mudah, kena sabar. Api tak boleh terlalu kuat, tak boleh terlalu perlahan." Dan di lemang, Hakim dan nenek mulai bereksperimen. Mereka mencatat setiap percobaan dalam sebuah buku kecil. Sukatan santan, beras pulut, daun pisang, masa membakar. Kadang-kadang lemang terlalu mentah, kadang-kadang hangus. Namun setiap kegagalan menjadi pelajaran. Hakim belajar bahwa memasak lemang menuntut kesabaran sama seperti hidup.
Dia berlatih setiap hari, mengawal bara api, memastikan lemang masak elok, tidak keras, tidak mentah. Apabila hasilnya semakin baik, hakim mula memberi lemang percuma kepada jiran untuk dicoba. Ada yang berkata terlalu masin, ada yang memuji teksturnya hampir sempurna. Hakim belajar menerima kritikan dengan hati terbuka. Hari raya pertama dengan lemang. Hari raya tahun itu, rumah nenek hakim dipenuhi bau rendang dan lemang. Jiran-jiran datang bukan sahaja menempah rendang, tetapi juga mula bertanya tentang lemang hakim. Hakim melihat sendiri bagaimana buluh yang dulu menjadi simbol luka kini menjadi sumber rezeki dan kegembiraan. Farhan datang membantu memasarkan. Azim dan Rafiq turut menyokong simbolisme buluh. Pada suatu senja, hakim berdiri di tepi deretan buluh kampung. Angin berdesir, buluh bergoyang lembut. Bulu ini dulu buat aku hilang semangat. Tapi sekarang, bulu inilah yang mengajar aku tentang ketahanan. Kosong di dalam, tapi berguna. Lemang ini bukan sekadar makanan. Ia simbol kebangkitan aku. Hakim tersenyum. Dari trauma, dia belajar bahwa hidup tidak boleh berhenti pada luka lama. Bulu yang dulu membawa derita kini menjadi simbol harapan, peluang, dan rezeki.